daripada out of 2 question. Untuk section C, kita wajib jawab. Dan kelebihan untuk KSSM adalah untuk esei ada soalan mudah. Diistilahkannya sebagai soalan mudah sebab soalan itu adalah soalan yang direct seperti soalan definisi. Tetapi yang teacher perhatikan kelemahan kamu semua dalam definisi, your definition is not correct. Definition awak banyak, semua kata kunci tak ada. Awak define the term by using your own words. Okay, awak guna perkataan sendiri ikut faham awak. Nanti tak boleh. Kalau contoh dia fuel value. What is the definition for fuel value? Mesti kita kata heat energy produced when 1 gram of fuel is burned completely in excess oxygen. Kalau awak guna perkataan lain, contoh dia awak kata the energy produced, tak ada perkataan heat, tak, hilang markah kat situ. So walaupun dalam pentaksiran tu dikategorikan soalan itu adalah soalan mudah sebab dia hanya menghafal. Pada teacher pun sebenarnya hafal ni senang, tapi I'm not so sure kenapa awak susah nak menghafal. Mungkin bila zaman ni awak banyak sangat gangguan. Okay, itu yang kami bincangkan di kalangan guru-guru. Biasanya hafal ni sepatutnya dia mudah. Mudah sebab definisi tu tak berubah. Bukannya awak kena faham, awak kena application, tak ada. Dia adalah awak keluarkan balik, awak hafal bulat-bulat, awak tulis, awak dapat markah. So sekarang ni awak dah kena buka balik buku, tengok mana yang ada definition, kena extract daripada buku teks. Kena tuliskan, keluarkan. Pastikan bila awak write down the definition, awak tulis maksud ataupun definisi sesuatu proses, sesuatu istilah, any terms or any process, any reaction, mesti dia punya definition dia exactly seperti mana dalam textbook. Okay, itu teacher nampak kelemahan kat situ. Sebab soalan itu dikategorikan sebagai aras rendah dan juga soalan mudah. Macam contoh dia, write down the definition of nanotechnology. State the definition of nanoscience. Nyatakan definisi bagi nanoteknologi. Nyatakan definisi atau maksud bagi nanoscience. So, awak tak boleh guna perkataan sendiri. Mesti kalau nanoteknologi mesti ada development. Perkataan the development wajib ada. Contoh dia teknologi, kalau nanoteknologi mesti perkataan development ada. Kalau awak nak goreng sikit-sikit menggunakan aplikasi nanoteknologi. Pembangunan tu mesti ada. Kalau kita kata nanoscience, science itu apa? Dia adalah satu kajian. Perkataan kajian, the words to study the nanoparticles size range daripada apa ke apa, itu wajib ada. So definition tu, markah definition tu mesti score. Walaupun awak kata fizik kena hafal, agama kena hafal, sejarah kena hafal, that is the reality. Itu adalah reality bila kita nak ditaksir, dievaluate, kita memang kena banyak hafal. Sebab tu nasihat teacher, lapangkan fikiran awak. Jangan kalau awak kata boleh release stress tengok drama Korea ke apa, jangan dulu waktu sekarang ni. Drama Korea ke lagu-lagu jangan hafal sebab memori kita itu adalah sedia adanya kita punya memori. So jangan letakkan benda-benda yang tak bermanfaat dekat dalam memori awak. Letakkan yang penting untuk SPM. Untuk masa sekarang awak ada Januari, awak ada Disember lebih kurang dalam 10 hari, Januari 31 hari, Februari 27 hari. So Februari ni pun 2 minggu awak akan padat dengan ujian lisan, ujian bertutur dan juga ujian amali.
Okey, itu mengambil masa 2 minggu. Tak silap teacher daripada 15 Februari sampai 22 Februari. Macam tu, 24 Februari tak silap teacher. You just imagine. Dan awak punya ujian mendengar pun ada jatuh pada hari Sabtu. Teacher rasa awak semua dah alert lah sebab awak yang nak kena menghadapi tu mesti awak lebih alert daripada teacher. So maksud dia awak akan exam paper bahasa Melayu pada 3 Mac 3 Mac ke 2 Mac? Boleh siapa-siapa ingat tak awak punya first day of writing paper untuk SPM? Berapa Mac? 7 ke tak silap. Tak ingat jap. Rasanya macam 2 Mac kan? 2 Mac. 2 Mac. So awak bayangkan awak punya masa sekarang ni sangat pack sebenarnya. Jadi jangan berikan apa-apa benda yang tak penting dekat dalam ruang pemikiran awak. Sebab masa dia sangat sikit je lagi untuk awak berjihad ni, awak berjuang sikit je lagi, kena kuat semangat. Jadi apa-apa yang memerlukan storage fikiran awak, jangan masukkan. Apa-apa yang tak penting jangan masukkan. Lagu-lagu ke apa jangan masukkan. Kalau terfikir-fikir kita istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak, insya-Allah lebih lapang, mudah untuk awak terima. Sebab teacher pernah ajar pelajar yang hafizah kan. Dia tak pernah belajar, dia belajar sains selama setengah hari. Dia belajar sains selama setengah hari. Alhamdulillah daripada 8 orang, 3 orang dapat A. Dan yang lain ada yang dapat B. Okey, ada yang dapat B lah. C tak ada. Sebab apa? Sebab fikiran diorang, hati mereka bersih, lapang, penuh dengan nur. Sebab sebelum ni mereka hanya menghafaz Al-Quran. Mereka tak ada tengok benda-benda yang maksiat. Bersih. Sebab tu ilmu itu adalah cahaya, nur. Cahaya tu, sebelum masuk kelas ni teacher nak kena bagi sikit tazkirah. Sebab bila teacher fikir-fikirkan awak usaha dah sangat-sangat bagus. Usaha awak sangat bagus. Tetapi kenapa susah untuk awak? Kenapa dugaan awak ni Allah uji awak dah usaha tapi belum boleh lagi? Masih ada silap dia. Kita kena banyak istighfar. Sebab bila kita istighfar, insya-Allah satu titik hitam dekat hati kita ni akan hilang. Istighfar banyak-banyak. Bila titik hitam tu hilang, kegelapan tu hilang, barulah nur tu boleh masuk. Ilmu tu boleh masuk. Sebab sekarang ni kita dalam keadaan darurat. Macamlah orang kawan-kawan sahabat kita yang diuji kat Selangor. Mereka darurat sekarang, perlukan makanan sangat. Macam kita ni dah darurat. Tinggal berapa hari je nak SPM. Tapi rasanya macam tak habis belajar lagi. Macam masih zero lagi. Kenapa? Padahal belajar banyak tapi markah tak dapat ni lagi. Jangan putus asa. Sebab Allah tu sangat maha penyayang, maha pemurah. Allah tak pernah cari salah kita tau. Allah lagi bagi peluang. Cuma kita ni banyak buat silap sebab fitrah ilmu, awak jangan ingat ilmu ni, bila teacher kata ilmu tu ilmu yang cerita Ustazah Pendidikan Islam, Ustazah Mazia, Ustazah Azbarina ajar je. Tak. Kimia ni pun ilmu Allah. Sains, fizik, biologi itu adalah ilmu Allah. Ilmu ni sifat dia hanya memasuki tempat yang terang. Tempat yang terang, yang ada nur. Kalau hati kita ni gelap, penuh titik hitam, susah ilmu ni nak masuk. Walaupun kita paksa macam mana. Apa punca menjadi titik hitam dekat dalam hati dengan pemikiran kita? Satu, kita lihat benda yang maksiat. Awak perhati, kalau awak ada pengalaman, teacher ada pengalaman. Kalau sesuatu yang macam teacher ada masalah sebelum ni kan, bila orang cerita pasal teacher gini kan, itu adalah sebenarnya itu tak elok sebenarnya teacher cakap tu. So adalah satu mengumpat bila kata ada orang mengata Noraini, ada orang mengata awak ni. Itu bila teacher benarkan benda tu bermain dekat fikiran teacher, dia jadi lama-lama jadi titik hitam yang teacher rasa geram, teacher rasa sedih, orang fitnah kita terbawa-bawa. Kita sepatutnya teacher tak terbawa-bawa. Jadi teacher istighfar banyak-banyak, bagikan benda tu keluar, retorkan. Alhamdulillah mudah untuk teacher buat kerja. Teacher nak belajar benda-benda lain. Sebab teacher pun masih belajar. Teacher dengan suami teacher masih belajar lagi untuk menghafaz. Sebab kami berdua bukannya hafizah, bukan hafiz. Kami bukan sekolah agama. Teacher dengan suami masih lagi belajar
hafaz surah Sajadah, surah Al-Mulk. Jadi bila teacher lepaskan benda tu, maafkan, alhamdulillah mudah untuk teacher hafal apa yang teacher nak hafal. Sama juga macam awak. Mungkin awak sekarang kritikal, awak tengah nak hafal konsep-konsep kimia. Teacher pun tengah menghafal juga. Kalau kimia insya-Allah teacher dah hafal, tapi teacher tengah hafal surah-surah Al-Quran. So kita sama, perjuangan kita sama. Jadi bila kita nak hafal ni, pastikan hati kita bersih. Selalu istighfar, jangan tengok benda-benda yang maksiat. Okay, ingat pesan teacher tu. Teacher harap lepas ni teacher dengan kamu semua dalam masa yang sangat singkat ni, kita lapangkan kita punya fikiran, berikan cahaya masuk dekat dalam diri kita untuk mudah kita belajar. Okay, jangan tengok benda-benda yang seksi, jangan tengok benda-benda yang lara. TikTok tu semua tolong deactivate. Sebab perkataan TikTok tu, maksud teacher TikTok yang apa? Yang seksi-seksi, benda yang kita tahu maksiat. Teacher rasa awak tahu apa itu maksiat. Awak tahu kalau tengok laki perempuan yang bukan muhrim, walaupun dia tu kafir, dia pegang tangan, dia berpelukan, itulah maksiat. Jangan tengok. Benda tu dia memang akan memblok fikiran awak untuk berfikir tentang ilmu Allah. Ingat, kimia, fizik, bio itu semua adalah ilmu Allah. Kalau kita kata mana ada ni, tak, awak tengok sehebat mana pun teknologi apa jadi dekat Selangor, apa jadi dekat Vietnam, apa jadi dekat, bila berkenaan dengan alam ciptaan Allah, tak ada satu pun manusia, COVID-19, apa pun teknologi tak boleh lagi nak menghalang kehebatan kurniaan Allah, iaitu COVID-19, taufan raya, macam-macam jenis bencana alam. Sebab tu teacher kata ilmu tu mesti awak nak dapatkan ilmu, bersihkan hati awak, hilangkan tengok-tengok maksiat semua. Okey, kita nak tengok AC hari ni. Okey, kita sambung Teacher harap perkongsian teacher punya ni tadi tu memberi kesan dekat awak. Kau tak membazir je, buang masa teacher ni. Sama-sama kita perbaiki yang tu untuk persediaan SPM yang tinggal berapa hari je lagi. Kalau kita tengok nombor 3, ini adalah topik acid and bases form 4 tingkatan 4. Bila kita dalam soalan essay, kita kena cari kata kunci, cari keyword dia. Okay, dengan kita matchkan dengan dia punya markah. So kalau kita tengok soalan number 3, table 3.1 shows the pH values of hydrochloric acid and ethanoic acid of the same concentration. So awak kena alert. Bila ada kaitan antara pH values with the concentration, awak punya dekat fikiran awak terus dah kena buat kaitan ni. pH values dia mesti akan ada kaitan dengan concentration. Mesti ada kaitan dengan strength. Maksud dia nilai pH, bila ada nilai pH dengan kepekatan, tak ada lain tak bukan, dia punya point dia adalah kaitan antara nilai pH, kepekatan dengan kekuatan. Kekuatan apa? Sekarang we are talking about acid. Kita bercerita tentang acid. So bila acid, so pH values, concentration dalam acid ada ion apa? H+. Ion apa? Ion apa? Yes. Very good. Hydrogen ion. Okay, kepekatan ion hydrogen dan strength of acid. Benda ni mesti ada dah dekat fikiran awak bila awak tengok kata kunci dia. Okay, so konsep dia yang awak nak keluarkan bila nak jawab, ingat untuk acid, the lower the pH values, dia akan higher concentration of hydrogen ion. So strength of acid dia adalah strong acid. Okay, kita ulang balik. Untuk acid, the relationship between pH values, concentration of hydrogen ion, strength of acid, awak ingat macam ni. Ingat bodybuilder. Okay, tengok teacher ni kan. Kalau bodybuilder, kita tengok tangan ni, kalau orang yang masuk bertumbuk tomoy tu kan, tangan ni, dekat tangan ni lah kekuatan dia paling kuat. Dekat bahagian tangan ni. Ni tangan ni kuat. Tapi yang dekat kepala ni adalah yang lemah. Yang dekat kepala ni lemah tempat dia nak attack. So sama juga macam pH value.
pH value, contoh kalau teacher start daripada kanan ke kiri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neutral. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini adalah alkali. Ini adalah asid. So yang dekat hujung-hujung tangan ini yang jenis kuat. Kalau yang 0 sampailah ke 3 itu adalah asid kuat. Strong acid ni. Strong acid dekat bahagian tangan, dekat ujung sini. Sebab tu the higher the concentration of hydrogen ion, the lower the pH value. Yang mana pH value dia rendah untuk acid, maksudnya dia adalah strong acid. Okay, so pH value dia rendah. Tapi bila kita pergi ke alkali, alkali berbeza pula. The higher the concentration of hydroxide ion, the higher the pH value. Ingat macam tu. Okay, cuma awak kena take note sama ada it is an acid, sama ada dia adalah acid ataupun dia alkali. Kalau acid, semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Kalau alkali, semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida. Okay, so sebabkan ni acid. Teacher risau, apa yang teacher risau? Biasa soalan keluar tentang perbandingan pH values dengan concentration ni biasanya melibatkan acid. Teacher risau kalau dalam real SPM dia tukar alkali. Kalau alkali pun konsep dia sama, cuma awak kena tukarkan dia punya relationship dia. Kalau relationship alkali, okey. Sekejap teacher buat dekat whiteboard. Okey. So kalau kita ada dua, satu acid, satu alkali. Kita tahu kalau nilai pH dalam pH value ini 0, 1, ini 7 kan. So ini 4, 14. 1, 2, 3. Contoh 13, 12, 11. So ini adalah area 14, 12, 13, 14 ini adalah strong alkali. Alkali kuat. Kalau yang kat sini hujung dekat sebelah asid ini adalah strong acid. Okay, strong acid. Acid kuat. So kena ingat bila acid, ion hydrogen. So strong acid dia higher concentration of hydrogen ion. So bila higher concentration ini adalah lower pH value. So dia adalah strong acid. Kalau untuk alkali kita beritahu higher concentration of hydroxide ion. Mempunyai kepekatan ion hidroksida yang tinggi. So semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH value. Itu untuk strong alkali. Apa contoh dia strong alkali? Sangat mudah, dua je. NaOH and ataupun KOH. Natrium hydroksida or sodium hydroxide and potassium hydroxide ataupun kalium hydroksida. Dua saja strong alkali yang awak kena biasakan. Yang weak alkali yang kat sini, yang duduk sini, yang weak alkali ada satu juga, ammonia solution. Ammonia solution. Larutan ammonia. Biasakan bila belajar sebut, biarlah orang kata, mak pelik, kenapalah ni cakap sorang-sorang, Aida tu cakap sorang-sorang. Aida tengah belajar mama, memang kena cakap, cikgu suruh cakap. Bila kita cakap, insya-Allah kita lebih lagi ingat. Kalau kita monyok, kita diam, jadi susah kita nak ni. Misal apa bunyi dia, amonia ke amonium ke, apa bunyi dia, rasa lupa. So kita biasakan sebut, kalau weak alkali, alkali lemah, larutan ammonia, ammonia solution. Kalau untuk weak acid, contoh dia, apa weak acid? Contoh weak acid. Ingat tak apa contoh weak acid? Acid lemah? Acid lemah? Ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid ataupun acid ethanoic. Sebenarnya contoh untuk weak acid banyak. Apa yang banyak teacher?
asid yang selain daripada ni. Asid yang selain daripada asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik. Sebab hanya 3 asid ini saja strong asid. Yang lain semua asid lemah. Asid propanoic, asid karbonik, asid fosforik, asid nanoic, asid apa lagi? Asid borik. Apa-apa asid lah. Yang awak dengar asid apa tu? Asid apa? Aida boleh, kalau Aida boleh respon ke asid yang dekat iklan kosmetik apa tu? Teacher tengok L'Oreal ke ataupun apa? Ada salicylic acid. Ascorbic acid ni. Yes, ascorbic acid dekat dalam vitamin C. Very good, Syak. Ascorbic acid itu pun weak acid. Janji apa-apa acid yang bukan hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid. Dalam bahasa Melayu dia, apa-apa acid yang bukan acid hydrochloric, acid sulfurik, acid nitrik, dia adalah acid lemah. 3 ini saja acid kuat dan 2 alkali kuat. Yang awak kena ingat, yang lain lemah. Ingat macam itu je. So, itulah dia. Macam mana nak dapat markah dia? Kita tengok kaitan dia. Tu kita tengok konsep dia, okey? Kita nak tengok kaitan markah dia ada 4. 4 markah. Kata kunci dia, explain why pH value of 2 acid are different. Explain. So, bila dia suruh explain, kalau awak ulang balik, contoh awak ulang the pH value for hydrochloric acid is 1. Tak ada markah. Okay, kecuali kalau awak kata the pH value of hydrochloric acid is 1 because it is a strong acid. Yang kita nak adalah perkataan strong acid. Kita tengok skema dia macam mana. Okay, tengok. Bila tadi dia kata dia nak both acid. Untuk kedua-dua asid, terangkan kenapa pH value ni berbeza untuk kedua-dua asid. Sebab tu teacher suka buat jadual. Dia nak pH value untuk kedua-dua asid. So kita binakan jadual 2 asid dengan dia punya pH value. So bila kita buat jadual macam ni, kita boleh nampak dan kita tak hilang markah. Tak ada risiko hilang markah. Sebab sometimes bila kita buat dalam bentuk point, awak memang mesti buat dalam bentuk point. Tapi kadang-kadang bila kita explain dalam bentuk point, bila dia nak minta explain 2 set ataupun 2 type of acid, sometimes risau. Ada setengah calon, bila exam ni dia jadi, tak tahu, kadang-kadang awak nervous kan. Nervous tu sampai jadi awak buat HCl is a strong acid. Awak beritahu HCl ionized completely in water to produce higher concentration of hydrogen ion. But fortunately awak lupa nak mention yang ini weak acid. Kalau awak buat table, awak boleh nampak, okay, HCl strong acid, so what happened to ethanoic acid? Ethanoic acid, of course lah weak acid, dah satu strong, mestilah satu weak. Ada tak teacher dia bagi dua-dua, HCl, pH 1, tiba-tiba dia kata H2SO4, pH 1 juga. Tak ada. Tak logik soalan macam tu. Tak ada. Mengarut. Dia memang akan satu strong acid, satu weak acid. Jangan risau. Memang soalan dia kalau kata senang dia. Memang senang sebab awak belum nampak lagi cara dia macam mana. Sebab tu awak keluarkan dia, kita punya kata kunci, dia nak 2 jenis acid, terangkan 2 jenis acid dengan nilai pH dia. Sebab tu teacher kata kalau ada pH dengan kepekatan, pegang relationship ni, pH value pergi ke point concentration. Kalau acid ini tentang acid, concentration of hydrogen ion pergi ke strength of acid. Okay, strength of acid. Kadang-kadang pelajar tanya, teacher boleh tak point HCl is a strong acid dekat bawah? Contoh kata the pH value, or kata the higher the concentration of hydrogen ion, the lower pH value, point ni dekat atas. Terbalik kat sini. Tak ada masalah. Kedudukan point ini tak jadi masalah. Yang penting dia mesti selaras macam ni. Kalau kat sini cerita pasal strong acid, kat sini cerita pasal still explaining about the strength of acid. Since here is strong, so here is weak acid. So kita tahu definition of strong acid. Maksud acid kuat.
mesti kita ada perkataan ionize completely, mengayon dengan lengkap dalam air. Itu wajib ada. Kalau awak cuma kata HCl ionize completely to produce air, salah. Mesti ionize ICW, ionize completely in water, ataupun mengayon dengan lengkap dalam air. Perkataan dissolve, salah. Kalau tulis HCl dissolve in water to produce, tak boleh. Salah, perkataan dissolve salah. Kalau yang diterima ionize and dissociate. Yang diterima adalah mengayon ataupun dissociate, mengayon ataupun terurai rasanya, terurai. Pakai je mengayon. Yang lebih tepat sebenarnya. Mengayon dengan lengkap dalam air menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan tinggi. Bukan berkepakatan ya, berkepekatan tinggi. Ini adalah definition of strong acid that you cannot cut off any word. Tak boleh nak cilok-cilok. Tak nak bubuh higher concentration, tak nak bubuh concentration boleh tak? Tulis higher of hydrogen. Tak boleh. Wajib perkataan ni sebiji-sebiji ada. Okay. Jangan potong-potong nak shortcut. Okay. So, kalau untuk ethanoic acid, of course lah dia ionize partially. Mengayon separa lengkap dalam air. The words in water is very important. Sebab kita tahu the role of water in order to show the acidic properties of acid. Kita tahu kan, air berperanan sangat penting dalam menunjukkan sifat keasidan. Sebab tu the words air, water is very important dalam definition strong or weak acid. Okay. So yang bawah ni dia sebab bila awak buat macam ni kan, dia awak buat dalam bentuk jadual, awak lebih konkretkan awak punya konsep. Awak lebih yakin dengan jawapan awak. Okay. Teacher, sebab teacher dah suruh awak buat kan, mana yang belum buat, tak apa, teacher akan sharekan slide ni, skema ni. Okay, teacher pergi ke soalan seterusnya, B. Kalau ada soalan, boleh tanya tau. Jangan senyap je. Okay, kita tengok B. Table 3.2 shows the result of titration between 1.0 mol per dm cube sulfuric acid and 25.0 cm cube of potassium hydroxide solution. Okey, pertama sekali dia tanya write the chemical equation. Okey, between potassium hydroxide and sulfuric acid. So macam teacher beritahu, sebelum ni teacher selalu ingatkan, bila buat chemical equation, persamaan kimia jangan kelang kabut nak seimbangkan. Pastikan chemical formula kimia untuk bahan dan hasil betul. Okey, sebab ini adalah tindak balas asid. Kena tahu formula dia. Asid tambah dengan metal hydroxide. Dia akan general formula untuk reaction of acid dengan metal hydroxide. Formula ataupun formula yang kita gunakan untuk tahu apa hasil yang terbentuk asid campur dengan metal hydroxide, dia akan jadi salt and water only. Okay, salt and water only. So, yang penting mesti chemical formula untuk asid betul, chemical formula metal hydroxide betul, chemical formula salt, garam betul, air betul. Sebab kalau awak punya persamaan kimia tu walaupun seimbang, awak cek semua seimbang, tapi ada salah satu awak punya chemical formula kimia awak salah, so out of 2 daripada 2 awak dapat kosong. Langsung tak dapat markah. So kalau pun awak tak dapat seimbangkan tetapi awak punya formula kimia awak betul, at least you will get 1 markah. Okay, kita tengok macam ni. Ni dah biasalah kan kalau asid, sulfuric acid adalah H2SO4. Nampak H2SO4. Potassium hydroxide KOH. So bila tambahkan dia ni, ingat asid bila dia bertindak balas dengan apa-apa bahan, dia akan singgah sekejap, ada O tak? Ada O, dia akan ambil O, dia akan jadi H2O ni. So apa garam dia? So bila dia dah ambil
OH ni, H2O ni, K ni akan combine dengan sulfate. So sulfate KSO4 ini adalah dia punya garam yang terhasil ataupun salt. Tapi kena check sulfate ion 2 negatif. Ni selalu ni. Lepas tu bila cross dia akan jadi K2SO4. Ini sangat penting. Bila awak buat KSO4 je salah terus tak dapat markah. Mesti K2SO4. So bila K2SO4 ini awak dah dapat satu markah walaupun tak seimbang. Air ni tulis kat depan tak apa. Boleh. Nak tulis air dulu, nak tulis garam dulu, doesn't matter. Yang penting dia mesti dekat selepas anak panah. Okay, so kemudian balancekan lah. Balancekan, letak 2 dekat depan KOH. Sebab K kat sini ada 2, K kat sini 1. So ini adalah dia punya jawapan. Satu markah formula kimia untuk bahan dan hasil betul, seimbang, baru markah yang kedua. Sekarang soalan seterusnya dia nak minta tentukan isi padu. Average volume. So kalau average maksud dia awak kena tambahkan semua bahagi dengan 3 set. Tapi sebelum tu kita kena cari what is the volume of sulfuric acid used. Kat sini dia tak bagi, dia hanya bagi final reading and initial reading. So kat sini should be ada dia punya volume ataupun isi padu sulfuric acid used. So nak tahu macam mana volume of sulfuric acid used? Final minus initial. So untuk set 1 kita buat 9.90 minus 0.00 dapatlah berapa? Set 2, 19.90 minus 9.90 dapat berapa? Set 3, 30 minus 19.90 dapat berapa? So tambahkan semua ni, tambah kemudian bahagi 3. Dapatlah dia punya average. Sekarang ni dia 4 markah. 4 markah. Satu kata kunci dia nak average volume. So kat sini dah 1 markah. Dan calculate the molarity. Hitung kemolaran. So maksud kat sini awak kira average volume adalah 1 mark. And calculate the molarity, you will get 3 marks. Okay. So untuk calculate molarity dalam bab acid and base, acid dan base ni untuk cari molarity or number of mole memang formula ni kita sentiasa pakai. Number of mole equal to molarity times volume bahagi 1000. Molarity ni apa? Concentration. Concentration tu apa? Yang unit dia mol dm negatif 3. Macam mana kita nak tahu dia molarity, teacher? Kita tengok dekat dia punya unit. Kalau unit dia mol dm negatif 3, so nilai ini adalah nilai molarity. Yang mana volume, dia punya unit adalah cm cube ataupun dm cube. Kalau cm cube, kena bahagi 1000. Kalau soalan dah bagi dalam dm cube, tak payah bagi 1000. Tetapi kebiasaannya memang setakat ni lah. Mana-mana buku, mana-mana negeri buat soalan, dia beri adalah dalam cm cube. Tetapi yang teacher risau, if suddenly in the real SPM dia bagi dalam dm cube, kena take note. Kalau unit dia dm cube, ni kan kalau awak tengok kat sini, unit untuk concentration mol per dm cube. Ni kan dm cube. Ini kan cm cube, kan lain kan? 1D, 1C, sebab tu bagi 1000. Kadang kita risau tau, semua cikgu risau bagaimana bentuk KSSM yang dikatakan untuk menguji pelajar yang lebih kreatif, kritis ni. Kita risau kalau tiba-tiba out of sudden dia bagi dalam dm cube. Kalau dia punya unit dalam dm cube, so tak perlu bahagi 1000 sebab dah sama. Awak akan nampak pelik nanti. Awak akan nampak pelik sebab kalau dm cube, dia punya isi padu dia bukan 25. Dia akan 0.025 dm cube. Dia dah bagi 1000 siap-siap. Sebab
1 dm cube bersamaan dengan 1000 cm cube. Sebab itulah kita bagi 1000 kat sini. Sebab kita nak tukarkan cm ni kepada d juga sebab kita punya molarity unit dia d. So rumus ini memang sentiasa dipakai dalam acid and base. Short form dia N samaan dengan MV bahagi 1000. So bila kita nak calculate the molarity of potassium hydroxide, inilah yang kita akan pakai. Okay, so kita kena take note titration between, this is our molarity. Molarity of sulfuric acid is 1. Okay, the volume of acid is 25. So here maksud dia kita ada molarity sulfuric acid, kita ada volume sulfuric acid, ini ada. So kita boleh cari number of mole untuk sulfuric acid. Itu hint dia yang kita dapat. Teacher. Ya. 25 tu bukan volume potassium hydroxide ke? Betul. Betul Soli. Tak perasan. 25 cm cube larutan kalium hidroksida. Betul. Ini adalah potassium hydroxide solution. So kat sini kita tak ada, kita punya volume of sulfuric acid kita akan dapat daripada sini. Daripada sini. Yang kita akan dapat average volume of sulfuric acid used. Kat sini, thank you Soli. So kita akan dapat average volume dia dekat sini. Berapa cm cube? Okay. Dapat berapa? 10. Kita akan dapat ni. Average dia adalah 10 cm cube. So ini satu markah. V average ini adalah isi padu purata. Isi padu purata bersamaan dengan ni 9.9 tambah 10 tambah 10.1 bahagi 3. Sebab dia purata, kena bahagi 3. Dapat 9.9, 10 dengan 10.1 dari mana? Yang teacher beritahu tadi. 9.9 tolak 0.0 dapat 9.90. Sebab untuk cari volume of acid sulfurik digunakan adalah bacaan akhir tolak bacaan awal. So yang ini akan dapat berapa? 10.10 dan seterusnya. Okay, so kita, tadi 10. Ini 10. Ini 10.10. Okay, so untuk seterusnya kita nak cari molarity. Kita nak cari molarity of KOH. Kita nak cari, saya kata molarity of KOH. Kita nak cari M untuk KOH. Yang kita ada adalah M asid sulfurik, volume asid sulfurik, ini adalah volume KOH, kan? Volume KOH, dan kita juga ada, at the end kita ada volume asid sulfurik kat sini yang kita dapat kira tadi 10.00. Maklumat ni keluarkan bagi kita nampak. Okay, maklumat yang kita ada molarity untuk asid, kita ada volume untuk asid, kita ada volume untuk KOH. Kita nak cari berapa molarity KOH. So maksud dia kita dapat maklumat first of all daripada number of mole acid. Kita tahu nak cari number of mole acid, MV acid bahagi dengan 1000. So ini adalah number of mole siapa? Number of mole sulfuric acid. 1, ini molarity. Ini adalah volume yang kita dapat average tadi 10. So kita dapat mole of acid sulfuric adalah 0.01 mol. From balance chemical daripada persamaan seimbang, kita tahu 2 mol KOH will react with 1 mol H2SO4. So kita ada 0.01 mol sulfuric acid. So bila 0.01 maksudnya
untuk KOH adalah 0.02. Ini yang kita dapat. Ini yang kita akan dapat sebab kita tahu 2 mol KOH react with 1 mol acid sulfuric. So, berapa mol KOH bila 0.01 mol acid sulfuric digunakan. So, dia akan 0.02. So, kita masukkan dekat dalam kita punya rumus kenapa dapat macam ni. Ingat, N KOH, number of mole of KOH sama dengan molarity KOH darab dengan volume KOH bahagi 1000. Sekarang ini yang kita nak cari. Ini berapa? Ini kita dah ada. Mana number of mole KOH ni? Number of mole KOH daripada persamaan kimia seimbang kita dah dapat 0.02 mol. Macam mana kita dapat? Kita bandingkan. Kita ulang balik. 2 mol KOH dia akan menghasilkan 1 mol acid sulfurik. Ini dapat dari mana? Daripada balance chemical equation ni. Daripada balance chemical equation ni, kita ada maklumat. Ini adalah kita punya info. Ini adalah kita punya soalan. Kita punya info yang kita ada maklumat. Molarity untuk acid kita ada 1.0. Kita punya volume of acid kita ada tadi 10. Okey, untuk KOH soalan dia kita hanya ada volume saja KOH iaitu 25. Tapi molarity kita tak tahu. Kita nak cari. So, bila kita nak buat nak cari maklumat melalui persamaan kimia seimbang yang tak ada maklumat, yang tak ada kaitan, tak payah ambil. Kita ambil extract untuk information and question only. So daripada sini kita tahu. Bila macam ni awak nak terbalikkan pun boleh. Katalah awak saya tak biasa kat depan unknown. Awak nak buat kat depan kat sini kan. Awak nak buat 1 mol acid react with 2 mol KOH. Boleh juga. Awak nak yang unknown dekat sebelah kanan. Yang awak ketahui nak sebelah kiri. Boleh, tak jadi masalah. Boleh tukar-tukar untuk yang kita nak buat ratio ni. Ini kita kata sebagai kaedah ratio. 1 mol acid sulfurik, kaedah nisbah. Dia akan menghasilkan ataupun dia akan bertindak balas dengan 2 mol KOH. So kita dah kira. Acid sulfurik bila kira tak tadi kita dapat 0.01 mol acid sulfurik. So kalau 0.01 mol acid sulfurik, so berapa mol KOH? Sebab tu kita kata kalau 1 dapat 2, kalau 0.01 dapatlah 0.02 mol KOH. So inilah bilangan mol dia. Sebab tu kita boleh masukkan dekat dalam rumus ni 0.02 mol bersamaan dengan M kita nak cari volume 25 bagi 1000. So sebab tu bila dia pindahkan ke atas, nampak dia pindah ke atas, dia jadi 0.02 darab 1000, 25 ni bawa ke bawah. Bahagi 25, dapatlah 0.8 mol DM negatif 3. Okey, setakat ni boleh gerak ke soalan seterusnya? Teacher, Ya. soalan ni kan kita boleh tak guna formula MAVA per MBVB? Kalau nak buat MAVA, MBVB, awak boleh dapat out of 3 marks kan untuk calculate molarity ni kan awak akan dapat 1 je. Sebab awak just masuk nilai. Sebab tak ada kat sini, tak ada ni satu, tak ada nisbah. Sebab tu teacher kata kalau nak pakai kawan masuk soli kan ada soalan, ada formula shortcut yang MA, VA bahagi dengan MB, VB sama dengan A per B. A per B. So ini memang apa itu MA, VA ni maksud dia A ni adalah acid lah. Macam ni. Contoh dia ini adalah yang A. Ini A. Ini adalah B. A dia 2. B dia maksud dia tak ada nombor, dia maksud dia 1. So masukkan je molarity acid, molarity yang A ni, contoh molarity KOH kita nak cari. VA ni adalah 25.
bahagi dengan untuk B molariti dia 1, V dia 10. Jawapan dia tetap betul sama tapi markah dia akan dapat 1 je sebab tak ada penerangan tentang ratio kat sini. Dan tak ada kira number of mole kat sini. Jadi hilang markah kat situ. Sebab tu saya kata kalau nak pakai MAVA, MBVB, A per B pakai dekat kertas 1. Sebab kita kejar masa kertas 1. Okey. Okey tak Soleh? Okey teacher. Okey. Sebab saya tak berani nak kata boleh. Biasanya tak boleh sebab kalau awak masuk ni je memang awak terus akan dapat jawapan. Awak akan dapat molariti A ataupun molariti KOH tu bersamaan dengan 0.8. Memang terus tak dapat jawapan. Sebab terus masuk. Jadi kat situ tak ada dibuktikan konsep stoikiometri. Inilah stoikiometri. Kat situ stoikiometri awak tak nampak, so dia tak boleh nak bagi markah. Okay, kita tengok untuk C. Untuk C, untuk C jadual 3.3 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian bagi 2 set eksperimen. Tujuan eksperimen untuk mengkaji. Awak kena baca soalan betul-betul sebab dalam soalan itu ada hint ataupun kata kunci jawapan. Kekondaksian elektrik dan sifat asid dalam pelarut X dan pelarut Y. Okay, to study the electrical conductivity and one property of acid dissolve in solvent X dengan solvent Y. So bila ada perkataan acid, apa konsep yang berkaitan? Bila ada perkataan acid, ada solvent, tak lain tak bukan, ini adalah role of water. Role of water to show the acidic properties. Okay, to show the acidic properties. Peranan air. Peranan air untuk menunjukkan sifat keasidan. Peranan air untuk menunjukkan sifat keasidan. So kat sini ada dia punya hint-hint dia. Tapi sebelum teacher terangkan untuk yang soalan yang lebih mendalam, kita tengok dulu soalan yang simple nombor 1. 2 markah. 2 markah maksudnya awak beritahu solvent X apa. Tapi dengan syarat mesti ada tulis solvent X what. Solvent Y, white. Jangan awak terus buat dash je. Dash water. Dash benzin. Salah. Kita tak tahu siapa untuk siapa. So awak ada soalan? Teacher kalau YXY je? Boleh juga. Kalau buat XY boleh juga. Suli ni. Jangan malah-malah Suli. Tulis solvent. Ni ada solvent ni. Ni dia tengok. Sebab itulah definition dia suka cut off. Jangan risau. Tak cukup dah buat pen nanti teacher sediakan dekat depan kertas exam. Teacher sediakan pen extra kalau dah buat pen habis. Okay? Tulis solvent X, solvent Y. Kita tahu water mesti ada. So maksud dia mana yang positive result. Maksud positive result yang positif ni mentol menyala, ada gelembung gas, ada tindak balas. Litmus paper, warna litmus paper berubah. Itu positif, itu yang ada perubahan. Itu mestilah dia bersifat asid dan mestilah dia ada air. So kat sini yang positif adalah yang ini. Nampak? Mentol menyala. Dan yang ini. Nampak? Dia ada gelembung gas. So maksud dia X. X ini adalah water. So cadangkan pelarut Y. Untuk Y apa-apalah awak at least ingat satu. Untuk solvent yang tidak akan menunjukkan, untuk pelarut yang tidak akan menunjukkan sifat keasidan adalah apa-apa nama pelarut kecuali AIR, air. Apa-apa nama pelarut? Benzena, propena, heksana, tetraklorometana, apa lagi dah macam-macam, propanon, apa-apa semua. Kecuali yang boleh mengalirkan arus elektrik adalah ataupun yang boleh menunjukkan sifat keasidan adalah air. So, kalau keluar nama penyakit pelik,
Jangan terkejut. Yang pelik itu dia tidak akan menunjukkan, dia tidak akan menjadikan asid dapat menunjuk ke sifat keasidan dia. Okay, so tapi sekurang-kurangnya at least awak kena ingat satu jenis solvent Y ataupun satu jenis nama solvent yang bukan air. Contoh dia awak ingat propanon, benzina. Okay, bukan benzina tau, bukan benzina. Dia benzena dalam bahasa Melayu lah. Okay, kalau ni bahasa Melayu benzena. Dalam bahasa Inggeris benzin. Kalau bahasa Inggeris benzin. B-E-N-Z-E-N-E. Bahasa Melayu benzena. Okay, benzena. Okay. So kita tengok kat sini soalan seterusnya yang mencabar, barulah dia tanya terangkan perbezaan dalam pemerhatian bagi kedua-dua set eksperimen. Eksperimen set 1 kan ada 2 eksperimen, ada 2 set kan. Ini set 1, ini set 2. Markah dia 8. Dia nak 2-2 set. 1 dengan 2. So maksudnya 4 markah set 1, 4 markah set 2. So buat satu-satu. Bila dia nak perbezaan, differences, observation, buat dalam table. Stop. Jangan main motor. Fahmi, stop Fahmi. Fahmi, jangan main motor. So, kena buat dalam table. So, yang ini kita buat macam ni kan. Dia nak explain observation. Apa yang teacher nampak waktu dekat trial. Sorry tau, teacher ambil masa lagi sikit lagi dalam 5-6 minit. Apa yang teacher nampak bila soalan minta awak explain dalam observation, awak syok buat set 1 bab like sub. Contoh dia dalam trial kita tu tentang observation of rusting. Awak buat eksperimen, contoh eksperimen 1, blue spot produce. Awak ingat itu explain. Itu dah dinyatakan dalam soalan, so tak ada markah. Tak boleh bagi markah. Awak kalau nak cakap juga, contoh dia kata bab like sub because apa? Cari hint dia dekat atas ni. Bab like sub because can conduct electricity ataupun has electrical conductivity. Sebab tu penting baca soalan. Ni, has electrical conductivity. Bulb does not like sub because no electrical conductivity. Ini hint dekat atas ni, hint dia ni. Okay. Kalau awak tak nak tulis teacher, saya tak nak tulis lah bab like sub, boleh, tak ada masalah. Ni bila teacher tengok pelajar ni, dia suka salin sebab dia kata suruh explain observation, dia nak juga salin ni. Boleh nak salin, tak salah. Tapi kena beritahu why. Ini dah ada dekat dalam soalan. Kalau awak salin balik tak ada markah. Of course tak ada markah, takkan nak bagi markah free-free kan. So ini dia dah ada, tak ada markah. So yang dia nak, dia kata why bulbs like sub? Hint dia kat mana? Ada kat soalan ni. Bulb like sub because has electrical conductivity. Ataupun set 1 kita kata has electrical conductivity. Ataupun can conduct electric. Baca soalan, hint jawapan ada. Tapi bukanlah jawapan bulat-bulat dia bagi. So yang ni cannot conduct electricity. Sebab tu kita kena buat jadual yang mana mengandungi set 1 untuk set 1 solvent HCl dalam solvent X, HCl dalam solvent Y. Cuma beza dia kita kena jadual tu kena terbalikkan macam ni. Kan dia kan dia punya jadual macam ni kan. So awak kena modify, awak ambil dia balikkan sini, ini jadi tajuk pertama, tajuk kedua jadi macam ni. Ni maksud teacher. Kan asal dia set 1 kat tepi ni. Kan kalau tengok jadual asal set 1 kat sini, awak dirikan dia jadi set 1 ke atas. Hydrochloric HCl in X, HCl dalam X, HCl dalam Y. Lepas tu awak terangkanlah HCl dalam X dapat mengkondaksikan elektrik, HCl dalam Y tidak dapat mengkondaksikan elektrik. Bila kita kata tentang kondaksikan elektrik, dia mesti ada penerangan tentang FMI. Can conduct electricity, mesti explain pula tentang free moving ion.
Bila kita cerita tentang electrical conductivity, tak kisahlah dalam acid ke, dalam type of compound ataupun type of bond, dalam ionic bond ataupun covalent bond, mesti dikaitkan dengan presence of FMI. Apa FMI? Free moving ion. If can conduct electricity, so maksudnya they has FMI. Kalau cannot conduct electricity, no FMI. Dalam bahasa Melayu, jika dia boleh mengkondaksikan elektrik, maksudnya dia ada IIBB. Apa itu IIBB? Ion-ion bebas bergerak. Okey, kalau awak nak tulis ion bebas bergerak boleh. Kalau nak kata ion bebas saja salah. Kalau nak kata ion bergerak salah. Ion bebas bergerak. Okey, kita buat dua-dua ion-ion bebas bergerak ni. Okey, sedap sikit bunyi dia. IIBB. Kalau dia boleh mengkondaksikan elektrik, maksudnya dia ada IIBB. Kalau dia tak boleh mengkondaksikan elektrik, no IIBB. Itu memang kata kembar dia. Kalau ada perkataan electric conductivity, mesti ada FMI. Itu adalah markah point, markah yang memang dicari, point yang memang dicari oleh pemeriksa. Okey, dan seterusnya kita mesti beritahu ada kehadiran ion hidrogen. Siapa itu free moving ion? The free moving ion adalah hydrogen ion is present. So 4 markah dekat mana? Sebenarnya 4 markah ni kadang-kadang pemeriksa kan dia bagi 4 kan. Kadang-kadang pemeriksa ini dia kata sebagai 1 markah, ini 2 markah, 3 markah dan ini 4 markah. Ikut suka dia. Yang penting macam teacher kata, we give more, it doesn't matter. Kita bagi lebih tak apa. Sebab dalam ni kan kita ada 4 point kan. Ada 1, kita ada 6 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 point. Tapi makan 4 je teacher. Tak apa. Kita bagi point lebih tak apa. Okey, jangan kita bagi point kurang. Kadang-kadang nanti pemeriksa dia nak yang 2 ni sebagai point yang asing. Yang ini wajib ada untuk dapat 1 point. Kalau dia kata hydrogen ion present je, tak ada hydrogen ion absent, tak dapat 1 markah terus kosong. Contoh dia macam tu. Kita nak macam tu. Sekarang dia berubah-ubah. Jadi kita kena bagi yang complete version. Okey. So seterusnya untuk set 2 pula. Set 2 kita akan nampak gelembung gas. The effervescent occurs. Mana yang ada effervescent occurs maksudnya dia show acidic properties. Dekat dalam case ni kan kita nak terang tentang acidic properties. Kan ada dekat soalan tadi? Ada dekat soalan ni. Properties of acid. So acidic properties lah. Kalau awak kata teacher saya tak boleh nak fikir perkataan acidic properties. Awak buat je lah property of acid. Maksud dia kat sini, awak tulis HCl in X can show properties of acid. Betul, tak jadi masalah. Cuma dia punya ayat tu tak sedap lah. Yang sedap dia acidic properties. Awak contoh, awak tak blank. Awak tak tahu nak buat perkataan term sedia apa. Awak kata HCl dalam X boleh menunjukkan sifat asid. Ada menunjukkan sifat asid. Tu dah dapat markah dah. Ambil keyword ada yang dekat dalam soalan. Soalan yang baik adalah soalan yang ada keyword-keyword ni. Dan dalam SPM of course lah soalan yang terbaik akan diberi. Dia takkan soalan yang togil-togil, yang simple tak ada. Dia mesti soalan yang jelas. Okay. So jangan risau. So kat sini, bila in X can show acidic properties, in Y cannot show acidic properties lah, berlawanan. Kan dah senang macam ni. So bila can shows, hydrogen ion present. Cannot shows, hydrogen ion absent. Tiada ion hydrogen. Ataupun markah yang sama kalau kata HCl dalam bentuk molekul. Dekat sini, teacher lupa nak beritahu, formula HCl ni boleh diterima pakai sebab dekat atas ni kita dah mention. HCl ni adalah hydrochloric acid. Kalau awak nak buat formula HCl dalam awak punya rangka esei awak, pastikan the first word yang dekat atas awak tulis nama penuh, koma dia punya formula kimia ataupun chemical formula dia. Okay. So next point, reaction occur. No reaction occur. Tidak ada tindak balas berlaku untuk dalam Y. Dalam X ada tindak balas berlaku. So persamaan kimia dia kena ingatlah asid tambah dengan metal carbonate ataupun logam carbonate
dia akan menghasilkan salt, water and carbon dioxide. Okay, so sebab tu HCl, calcium carbonate, dia akan menghasilkan calcium chloride plus H2O plus carbon dioxide. Okay, so rasanya tersettle satu soalan. Mungkin sempat satu soalan sebab teacher tadi ada orang kata nasihat sikit lah untuk awak. Sebab teacher pun sedih bila tengok awak dah struggle tapi awak tak dapat apa yang awak expect, apa yang awak harapkan. So teacher, itulah yang teacher boleh kongsikan, teacher boleh tegur, teacher boleh nasihatkan. Dan teacher harap Allah redha usaha kita, siang malam kita, doa banyak-banyak, waktu tinggal beberapa hari ni, jangan putus buat solat haji.